بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kitab Matan Al-Jurumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sanhaji rahimahullah taala. Dan insya-Allah ini kita akan sambung lagi perbahasan kita iaitu tajuk baru berkenaan tentang bab na'at. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب النعت. هذا باب في النعت. هذا باب في بيان النعت. Ini suatu bab pada menyatakan na'at. Na'at ni apa? Kita panggil sifat. Sifat tu yang kita terjemah yang tu lah. Zaid yang berakal. Ada yang tu kita panggil sifat. Tu akan datang Dia nak cerita dulu sifat tu apa? Yang tu lah yang kita terjemah yang tu. Tu dia. Baik. Babun na'ti. Ini satu bab pada menyatakan bab na'at. Bab sifat. Tapi dalam istilah Nahu dia panggil na'at. Kita panggil sifat lah. Tu. Kalau dalam ilmu tauhid dia panggil apa? Arad. Sifat juga. Tapi dia sifat lain. Baik, dia kata an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Ni tengok sekali lagi. Bermula na'at itu, na'at itu sifat lah Bermula na'at, bermula sifat itu tabi'un lil man'uti. Mengikutlah ia na'at itu, mengikutlah ia sifat itu bagi man'ut. Man'ut ni apa dia? Benda yang disifatkan. Tegak kita beri contoh Dia tulis na'at na'at man'un. Sifat sama dia, mausuf. Contoh kita kata, tengok contoh yang bawah tu, tapi kita beri contoh satu Contoh dia, misalnya, Zaidun, atau apa? Tengok ambil contoh bawah tu, tak apa.
Qama Zaidun. Telah berdiri oleh Zaid yang besar. Boleh juga. Zaidun al-Aqilu. Tengok atas bawah tu lah. Jadi dia kata na'at itu mengikut bagi man'ud. Na'at dia mana? Sifat dia mana? Al-Aqil ni panggil sifat. Sifat panggil, na'at pemanggil. Sama Kalau Zaidun, saya tulis sifat saja, tulis sifat Sebab ni rumus kalau ngaji pondok tu, Al-Aqil tu panggil sifat, dia tulis sifat je. Kalau Zaidun tu, dia panggil mausuf ataupun man'ud. Kalau rumus dia, ringkasan dia apa? Mim sod. Tu. Saya ada bagi dah dekat Kak Aini tu. Dia punya apa? Rumus dia kan. Ha. Kalau Al-Aqilu tu dia panggil sifat. Telah berdiri oleh Zaid. Zaid mana? Yang berakal. Jadi kenapa sifat tu mengikut mausuf dia? Kenapa na'at tu mengikut man'ud dia? Dia mengikut pada rafa'. Tengok Al-Aqilu dia mengikut rafa' bagi Zaid. Kita tak bahas Itu domah dengan tanwin Ustaz. Ini bukan tajwid. Ini bukan ngaji tajwid. Ini kita bahas masalah dia rafa'. Kita dah bahas jujur lah rafa'. Maka al-aqilu tu dikatakan sifat, dikatakan rafa'. Maka bila dia katakan sifat, dia mengikut mausuf dia apa? Zaidun tu. Mengikut pada apa? Mengikut pada rafa' dia. Zaidun pun rafa', al-aqilu pun rafa'. Kalau nak baca qama Zaidun al-aqila tak boleh. Nak nasab tak boleh. Qama Zaidun al-aqili pun tak boleh. Nak baris harja pun tak boleh. Tu dia. Habis itu. Dia kena mesti muafakat. Sifat dengan mausuf tu kena mesti sama. Dari segi apa? Rafa'. Nasab. Khafat. Jadi, al-aqil tu dia kata sifat. Kenapa cakap sifat? Kita terjemah apa? Telah berdiri oleh Zaid. Zaid apa? Yang berakal. Bila sebut yang berakal tu, aqil tu panggil sifat. Zaidun tu panggil mausuf. Al-aqilu nak panggil na'at pun boleh. Zaidun panggil man'ud. Benda sama. Bubur dengan nasi air. Hatu je beza. Beza hatu je. Habis itu. Tengok kitab. Na'at itu mengikutlah yang na'at itu bagi man'ud, bagi mausuf. Boleh tulis man'ud tu mausuf pun boleh. Na'at itu, sifat itu mengikut bagi mausuf. Dia mengikut apa yang mausuf buat. Mausuf tu baris depan ke, sifat pun baris depan. Mausuf tu baris nasab, sifat pun baris nasab. Mausuf baris harajar, baris bawah, sifat pun harajar. Tu. Nak panggil mausuf pun boleh, man'ud pun boleh. Cuma na'at ni banyakkan diguna istilah dalam ilmu nahwu lah. Jarang ulama tulis babun sifat, tak ada lah. Dia kata babun na'at. Baik tengok, ni tak ada payah ni sebenarnya. So, Ustaz, maknanya mengikut dalam segi baris sajalah, ya? Bukan mengikut dari segi dia tak segi baris, dia segi dia rofok. Rofok ni bukan baris macam mana. Ataupun Kita nak nasab. ajar dulu rofok. Nasab dia segi harajar, khafat. Itu semata-mata ikut dari segi, kalau mula kata dari segi baris lah. Bukan baris, dari segi i'rab lah. Ikut i'rab lah, dari segi i'rab dia sama. Dari segi i'rab dia tu. Tapi kita nak terjemah tu nak termanggil sifat kan. Ad-durul awal.
tingkat yang pertama. Tu yang. Nak cakap ad-durul awala tak boleh. Contoh banyak ni, sifat ni banyak. Dalam Quran pun banyak. Dalam hadis pun banyak. Banyak. Mengikut, naat itu mengikut akan man'ud, akan mausuf. Mengikut apa? Pada pihak rafa'nya. Mengikut pada rafa', pada pihak rafa'. Pada pihak rafa'nya, rafa' bagi man'ud. Nya tu kembali pada man'ud. Nya tu hi tu rujuk pada man'ud. Kan itu yang raf'ihi kan? Ini saya padam Kata raf'ihi. Hi ni rujuk mana? Ini rujuk pada man'ud. Tu. Pada pihak rafa'nya, rafa' bagi man'ud. Man'ud tu mansuf lah. Ada mana? Na'at tu sifat. Yang keliru. Air nasi air dengan bubur. Kok duk keliru lagi ke? Habis. Wa nasbihi, dan pada pihak nasabnya. Pada jenis. Kata panggil rafa' ni panggil pada pihak jenis. Pada jenis rafa'nya tambah sikit. Pada jenis rafa'nya, rafa' bagi man'ud. Dan pada nasabnya, ini pada jenis nasabnya, nasab bagi man'ud. Nanti depan ada bagi contoh Jangan risau. Dan pada ta'rif. Apa pada ta'rif? Pada isim ma'rifah. Dan pada isim ma'rifah. Dan pada ma'rifahnya, ma'rifah bagi man'ud. Pada jenis jenis ma'rifah. Bukan ta'rif definisi itu, bukan. Yang ini pada ma'rifah baginya, pada jenis ma'rifah baginya bagi man'ud. Isim ma'rifah tu lah. Lagi depan ada. Macam tadi Qama Zaidun al-akilu. Zaidun pun isim ma'rifah. Zaidun tu mausum isim ma'rifah. Al-akilu pun isim ma'rifah. Sebab alif lam. Zaidun sebab dia apa? Sebab dia isim ma'rifah, sebab dia kata nama. Tu. Watan kirihi, dan pada isim nakirah baginya, dan pada jenis bagi isim nakirah. Tankir tu isim nakirah. Isim nakirah ni dia tidak ada alif lam. Nanti akan datang dia bahas isim nakirah tu lagu mana. Semua dah ada bahan kat bawah tu. Ni perbahasan dia panjang sikit ni. Limbah na'ah ni dia panjang sikit. Habis. Baik, na'ah tu tengok. Dia kata, contoh lagu mana? Tu contoh dia dah. Takulu, kata oleh engkau. Dia nak cakap takulu tu dia kena dia hazaf sebenarnya tu. Soalan kata gini. Iza alimta zalika ta'rif takulu fil misali. Sebelum nak cakap takulu tu, dia kena ada satu-satu benda yang tak dia tak sebut. Iza alimta
Zalika ta'rif. Apabila mengetahui engkau akan ta'rif satu-satu tu, ataupun iza alimta zalika, iza alimta zalika apa ni? Zalika ta'rif lah. Ha. Takulu. Bawa tulis takulu. Ya, iza alimta zalika ta'rifah. Ustaz. Ya. Ustaz, hari tu Ustaz abang al-muzkurah tu tak boleh. Mazkurah pun boleh. Boleh. Iza alimta zalika dekat mazkurata minat ta'rif. Boleh juga. Dia atas kita punya apa? Kesenian kita nak tulis. Iza alimta zalikal mazkurata pun boleh. Tapi mazkurata akan tersebut itu. Tapi kita tambahlah minat ta'rif ke. Minal apa lagi? Minat ta'rif lah mana. Zalikal ta'rif pun boleh. Itu dia bergantung pada ayat kita. Asalkan kita betul, maknanya dia tak apa. Takulu ay takulu fil misal. Kan dia sebut dalam kitab apa? Takulu ay takulu fil misali. Dia nak takdir tu payah. Dia permainan apa? Bukan permainan lah. Dalam bab nahu ni yang agak payah bab rujuk domain dengan takdir. Dia takdir tu payah makan masa. Tapi kalau peringkat kita sekarang belajar ni tak perlukan takdir, tak perlukan rujuk domain, tapi saya bagi tahu tu untuk menambahkan ilmu. Walaupun kita kata nak takdir tu mungkin makan masa lama. Bukan semua orang tapi dia agak sukar lah nak takdir tu. Dia kena kalau orang tak biasa tu susah lah kita nak kata. Kalau saya belajar dulu, kalau kawan-kawan ramai belajar tu, jadi kena makan masa lama nak takdir. Kadang 4, 5, 6 tahun. Kadang 2, 3 tahun. Bukan senang lah. Nak cari macam ni, Iza Alim Tani. Dia dalam kitab tak ada sebut. Cuma kita dah biasa dengar pada guru dan kita boleh takdir dengan sendiri. Kita boleh buat andaian dengan sendiri tapi dengan betul. Habis. Iza alimta zalika ta'rifa taqulu fil misali. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan demikian itu ta'rif. Apa? Dah tahu kata na'at tu mengikut akan man'un. Pada rafa'nya dan nasabnya. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan demikian tu ta'rif. Takulu. Takulu. Katalah oleh engkau, nescaya berkatalah oleh engkau. Ya, kalau kita nak bahas na'at ni, kalau dari segi apa, dari segi ta'rif, apa lurah tu ada. Tapi tak apalah, kita dah lajak tu. Kita teruskan je lah. Cuma kita nak tahu pada istilah. Ni istilah lah ni. Kita tahu ni. Na'at tu dia panggil sifat lah. Mudah-mudahan kata. Baik. Takulu fil misal, katalah oleh engkau pada contoh, pada misal, kata apa? Qama Zaidun al-Aqilu. Qama Zaidun al-Aqilu.
Tengok. Telah berdiri oleh Zaid. Zaid mana? Yang berakal. Itu kalau tengok pada rafaq dia sama. Pada na'at dengan man'ud dia sama pada pihak rafaq. Sama. Zaidun tu panggil man'ud. Macam Farida. Al-Aqilu tu dipanggil na'at. Ataupun kita kata Zaidun tu panggil mausuf. Al-Aqilu tu panggil sifat. Dia panggil sifat. Habis. Wa ra'aita Zaidanil Aqila. Tengok kata. Ra'aita Zaidanil. Ni bukan tajwid tapi macam Zaidanil lah. Kan ada nun kecil sini. Ra'aitu Zaidanil Aqila. Melihat engkau akan Zaid yang berakal. Melihat oleh engkau akan Zaid. Zaid mana? Yang berakal. Jadi Zaidan tu dia katakan nasab sebab dia jadi maf'ul. Al-Aqilah tu jadi sifat pada kata Zaidan. Sebab apa? Sebab dia jadi sifat bagi Zaidan pada pihak nasab. Pada pihak nasab. Dua dah. Wa marartu bi Zaidinil Aqili. Ini marartu. Dia tak ada payah ni. Bi Zaidin Al-Aqili. Maka Al-Aqil itu dia katakan sifat ataupun naat bagi Zaidin. Sebab apa? Sebab Zaid itu dibagi bawah kerana masuk huruf jar. Ba tu huruf jar. Ajarana. Kita belajar dulu dah ni dulu. Ba tu dikatakan huruf jar. Masa bila masuk bi Zaidin, dia tak boleh baca bi Zaidan, tak boleh baca bi Zaidin. Baca bi Zaidinil Aqili. Kalau baca tu bi Zaidini lah. Ada nun kecil tu. Sebab dia menegah tanwin nak bertemu dengan alif lam. Itu termaklum lah. Bi Zaidinil Aqili. Maka Al-Aqili itu bagi bawah sebab apa? Sebab dia jadi sifat bagi Zaidin. Zaidin tu dikatakan man'ud. Al-Aqil tu dikatakan na'at. Ataupun kita kata Al-Aqil tu dikatakan sifat. Zaidin tu dikatakan mausuf. Dia katakan mausuf. Habis. Tak ada payah. Qala al-musannif rahimahullah. Ni nak balak. Ma'rifah. Isim ma'rifah. Ni lain ni. Tengok. Dia bila ma'rifah ni dia lain sikit. Dia lain sikit. Dia na'at ni kalau nak bahas dalam sikit ada na'at tu ada dua. Na'at hakiki dengan na'at sababi. Tapi tak apalah. Kita tak mau bahas dulu. Sagi na'at hakiki sababi tu takut pening.
Eh? Cuma kita nak bahas kata isim makrifah. Kan dia kata tadi dalam kitab. Dia kata wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi na'at tu mengikut mausuf pada apa? Pada isim makrifah. Lagu mana isim makrifah? Sebelum dia nak tu dia nak buat ta'rif makrifah. Wal ma'rifatu. Tengok kitab. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita pergi makrifah tu, kita kena bahas apa? Contoh bagi, tak habis lagi tu, contoh bagi isim makrifah. Isim makrifah mana? Dah ada dah contoh tu. Ra'aitu Zaidan al-Aqila. Itu isim makrifah dah. Zaidan tu isim makrifah. Dia masuk sekali dua-dua tu. Kalau isim nakirah, kalau isim nakirah, dia marartu bi Zaidin al-Aqil tu dia masuk isim makrifah sekali dah. Sebab Zaidin tu isim makrifah, al-Aqil tu isim makrifah. Sebab isim makrifah dia masuk alif lam. Al-Aqili. Zaidin tu panggil isim makrifah sebab apa? Sebab dia kata nama. Kalau tak semata-mata dengan khofat tu, tak ada khofat tu, dia panggil isim makrifah juga. Baik, isim nakirah ke mana? Isim nakirah contoh tak ada dalam ni. Kalau nak tengok isim makrifah tadi, sama dia. Marartu, apa tu kita kata apa? Mula-mula. Qama Zaidun, Zaidunil Aqilu. Al-Aqilu tu na'at bagi Zaid. Dia na'at bagi tak Zaid. Dia na'at bagi Zaid. Pada rafaq dan pada makrifah. Tengok tadi. Tengok saya tulis contoh atas tadi Apa? Qama Zaidun. Ni semua contoh ni sama isim makrifah semua ada dalam ni. Al-Aqilu. Daripada 3 contoh ni, isim makrifah semua ada dalam ni. Telah berdiri oleh Zaid yang berakal. Tengok jarana. Jadi al-aqilu tu dikatakan jadi sifat bagi Zaid. Ataupun dikatakan na'at bagi Zaid. Zaid sendiri itu kita panggil mausuf ataupun man'un. Apalah tu? Di sini, kenapa kita kata al-aqilu jadi sifat bagi Zaid? Di sini ada 2 sebab. Pertama, sebabnya al-aqilu tu dikatakan rafa'. Dia tu mengikut akan man'ud dia Zaidun. Sebab Zaidun tu pun rafa'. Satu. Perjalanan. Yang kedua, al-aqilu itu, ni perhati elok ni. Al-aqilu tu dikatakan isim makrifah. Mana isim makrifah? Sebab masuk alif lam. Dikatakan isim makrifah. Maka dia mengikut juga, dia jadi sifat sebab man'ud dia pun isim makrifah juga. Mana? Zaidun. Zaidun tu tak ada dalam Ustaz? Ya betul tak ada dalam. Tapi dia tu sebab kata nama khas. Nama Zaid tu nama orang. Maka kita panggil isim makrifah juga. Nampak lagi Ajarwana? Ya Ustaz, nampak. Jadi dua-dua tu ada 2 situ. Begitu juga ra'aitu Zaidanil Aqila sama juga. Al-Aqila tu kenapa dia baris atas? Kenapa dia baris nasab? Sebab Zaidan pun man'ud dia tu pun baris nasab. Satu.
Yang kedua, kenapa? Lagi pula, ilat yang kedua, sebab kedua, al-aqilah tu dikatakan isim makrifah. Isim makrifah dia mengikut akan isim makrifah. Mana isim makrifah? Zaidan. Isim makrifah juga. Dua dah. Ketiga, marartu bi Zaidinil aqili. Berjalan oleh aku dengan Zaid yang berakal. Maka al-aqili tu dia ada dua juga. Sebab apa baca al-aqili? Sebab Zaidin tu mausuf dia dikatakan baris bawah, baris jar, baris majrur. Dikatakan majrur. Sebab apa bang al-aqil? Tak baca aqilin. Sebab dia tu alif lam panggil makrifah. Kenapa panggil makrifah? Sebab man'ud dia makrifah juga. Sama. Itu pada makrifah. Baik, satu lagi. Iaitu pada nakirah tak ada lagi. Nakirah ke mana? Tengok. Sabar tiga-tiga ni. Contoh kita kata nakirah. Nakirah pun ada juga, sama. Ja'a. Dia tiga contoh juga. Ja'a rajulun. Apa tu? Akilun. Ja'a. Satu apa yang ja'ala? Apa? Ra'aitu. Ra'aita. Contoh ada kat bawah sekali, Ustaz. Ada. Nakirah. Marartu birajulin. Ada. Tak apa, saya tulis tiga-tiga. Dia sama masuk dalam tiga. Itu marartu birajuli. Marartu bi Zaidin al-Aqili. Tak ada sampai contoh ni. Kalau kita mata jumlah tak ada. Dalam kitab Rumi ada, Ustaz. Oh, ada Dalam box. Ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan aqilan. Satu lagi, marartu bi rajulin akilin. Telah datang oleh mana-mana lelaki yang berakal. Jadi bila sebut isim nakirah ni dia tak ketahui. Nanti kata kita belajar apa isim nakirah. Telah datanglah oleh lelaki yang berakal. Sebenarnya dia tak boleh cakap yang lelaki. Dia tak boleh terjemah telah datang oleh lelaki itu, tak boleh. Kalau lelaki itu dia panggil alif lam. Itu khusus. Nakirah ni dia umum. Telah datang oleh lelaki yang tak dikenali itu yang berakal. Macam itulah ibarat dia gitu. Kalau bahasa moden gitulah. Kalau bahasa muda-muda, telah datang oleh lelaki yang berakal. Di sini ni, semua isim nakirah ni. Tiga-tiga contohnya semua isim nakirah. Beza apa? Akilun. Kenapa dia bari rafa'?
Kerana dia mengikut akan man'ud dia. Man'ud dia mana? Rajulun. Akilun tu dikatakan na'at. Rajulun tu dipanggil man'ud. Beza apa? Kemudian yang kedua pula, akilun tu dikatakan isim nakirah. Maka isim nakirah dia akan mengikut akan man'ud dia isim nakirah juga. Mana? Rajulun. Itu mudahnya. Yang kedua, ra'aita rajulan akilan. Melihat oleh aku akan mana-mana lelaki yang berakal. Melihat engkau, aku melihat engkau akan mana-mana lelaki yang berakal. Dia kalau isim nakirah ni terjemah mana-mana. Maksudnya lelaki tak dikenali lah, bukan lelaki tertentu dengan khusus lelaki itu, tidak. Jadi akilan tu dia bari nasab sebab dia mengikut akan man'ud dia, mengikut akan mausuf dia, rajulan tu. Sebab dia bari nasab. Lagi pula akilan tu dikatakan dia tu isim nakirah. Sebab apa? Kerana dia mengikut akan mausuf dia isim nakirah juga, rajulan tu. Nampak lagi Hajar Faridah? Nampak Ustaz. Marartu bi rajulin akilin. Akilin tu dikatakan jadi sifat sebab apa? Sebab dia mengikut akan mausuf dia, man'ud dia baris bawah. Dia panggil majrur. Maka dia pun baris bawah juga. Yang kedua, dia tu dikatakan isim nakirah. Maka dia mengikut akan man'ud dia isim nakirah juga. Habis itu. Tak ada payah. Qala al-musannif rahimahullah. Ini nak bahas makrifah ni apa dia? Wal ma'rifatu. Isim makrifah ni apa dia? Tulis takrifnya. Siap padam ya. Isim makrifah. Al-makrifah tu lah. Ni kemalan tajwid Al-ma'rifatu huwa ataupun madalla. Tak payah huwa lah. Madalla ala muayyanin. Mudahnya. Madalla ala muayyanin. Itu isim makrifah. Apa dia madalla ala muayyanin? Tulis saya nak apa? Nak terangkan maksud isim makrifah. Barang isim. Barang tu isim Barang ataupun isim yang menunjuklah ia barang, ia isim di atas tertentu. Kena tambah sikit. Ala muayyanin, ala syai'in muayyanin. Ini saya takdir Hajar Rana. Dalam kitab tak ada, tarikh tak ada. Ala syai'in muayyanin. Di atas sesuatu yang tertentu. Kitab Rumi macam mana kat ini? Dia punya tarikh bagi makrifah. Kena tak? Kat ini? Ada tak ni? Macam Ustaz, tadi dah buka kat situ tak mana dah bagi. Sebab dia tempat lain. Tu dengan Na'at tu dekat tempat lain sekejap. Oh, nak lain
Sebab dia tadi terangkan nak tu dekat, makrifah dengan tu terangkan dekat bahagian isim tu. Saya kena buka balik. Lain pula. Patutnya dia masuk sekali dah ni. Makrifah dah Apa takrif dia? Al-Jamili punya apa dia tulis? Uruminya. Tak ada takrif Ustaz. Dia kata 5 perkara je. Dia kata tahu dulu isim makrifah tu apa? Isim makrifah ialah barang, ialah isim yang menunjuklah isim tu di atas sesuatu yang tertentu. Itu panggil isim makrifah. Isim yang menunjuk di atas sesuatu yang tertentu. Ya. Siapa nak tanya tu? Oh tak Ustaz, Contoh kita kan. saja je saya tengok ni dekat apa ni terjemahan ni ada dia tulis ni. Dia kata madalla ala musamma muayyanin. Betul Ustaz, tulis boleh juga. Boleh juga, makna sama. Madalla ala musamma muayyanin, boleh juga. Isim yang menunjuk di atas diri bagi sesuatu. Boleh juga. Tak ada banyak. Musamma tu diri. Isim yang menunjuk di atas diri sesuatu ataupun sesuatu yang tertentu. Kalau ajar kau zamannya, madalla ala musamma muayyanin. Dia tukar sikit je. Bahasa Malaysia dia, setiap isim yang menunjuk kepada sesuatu benda yang tiada tertentu. Seperti... Yang tiada tertentu, itu makna kirah. Nak makrifah. Makrifah isim yang menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Sebab tu saya cakap dah, kalau kata tidak tertentu tu, itu nakirah tu. Khusus Ustaz, tertentu lah. Ya? Khusus, tertentu lah. Khusus. Dengar kekok kat ini kata tidak tertentu tu, saya tu itu nakirah setiap makrifah. Ustaz, saya punya ada tambahan. Dia kata sesuatu yang tertentu atau nyata atau jelas. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dia nak cerita apa? Isim makrifah ni kata, nak tunjuk kata benda tu kita tahu. Tu je. Benda tu tentu dengan tu. Contoh kata Zaidun. Walaupun tak masuk alif lam pun kita tahu dah. Oh Zaid. Tahu dah. Apa Zaid? Nama bagi orang. Tahu dah tu Zaid. Nampak tak? Nampak nama tu tertentu dah. Harimau. Singa. Tertentu lah nama. Harimau tu apa? Harimau tu nama bagi binatang buas. Contoh. Itu nama yang bagi tertentu. Yang jelas nyata bagi dia. Macam ni, madalla ala musamma muayyanin. Bagi diri yang tertentu. Diri yang khusus pun tak apa. Muayyanin. Ala kulihalnya kita nak bagi faham kata, isim manusia tu dia menunjuk di atas sesuatu yang tertentu dah. Dia khususkan apa dia. Kita boleh tahu bila sebut kata kita anggap. Lelaki itu. Okey, tahu dah. Tamat lilam. Itu panggil makrifah lah. Rumah itu. Dia panggil alif lam ni, bila masuk alif lam ni panggil rumah itu. Ada itu tu. Tu dia panggil dia panggil makrifah lah tu. Sebab tu kata masuk alif lam tu. Kadang-kadang tak masuk alif lam. Nama orang, nama singa, nama binatang. Nama kata nama lah. Kata nama yang tertentu. Ustaz, maknanya makrifah ni mesti ada alif lam depan dia. Mesti. Kan saya kata tadi dah. Zaidun tak ada alif lam. Tapi nama tu kita kenal tak? Zaid tahu kenal. Apa dah? Nama orang. Zaid tu tertentu dengan nama orang. Harimau tu tertentu dengan nama binatang. Tak mesti masuk alif lam. Lepas tu dia ada 2. Akan datang dia betul isim makrifah tu ada 5. Tu. Nanti dia bahas pula tu. Ada pecah 5 pula. Tak mesti masuk alif lam lagi. Nanti depan tu ada. Isim dhamir. Akan datang isim alam. Isim mubham. Isim yang masuk alif lam. Ada 5 semua isim makrifah.
Bukan kata masuk alif lam. Itu salah satu saja. Dia ada 5 semua. Depan tu nanti tengok. Baik habis. Dalam kurungan Dia- kata khas. Ha? Kata nama khas. Kata nama. Macam itulah. Kata nama. Orang putih ni pun saya tak pasti. Kata nama lah. Kata nama khas. Baik. Kata nama. Saya buang Ma dalla ala syai'in mu'ayyanin. Dah habis tulis lah. Dah Ustaz. Okey. Kemudian dia kata apa? Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Bermula isim ma'rifah itu ada 5 bahagi, ada 5 perkara. Ni nak kenal isim ma'rifah kan ada 5 ni. Ni bukan isim ma'rifah dalam ilmu tajwid, ilmu nahwu. Mana dia? Ada 5. Dia kata yang pertama al-ismul mudmar. Sebenarnya tak payah ni sebenarnya. Al-ismul mudmar. Kalau bahasa kita panggil isim dhamir. Apa dia isim dhamir? Ni takrif dia. Ma dalla ala. Ni tak beritahu dulu ni. Ma dalla ala mutakallimin. Ma dalla ala mutakallimin. Au mukhatabin au ghaibin. Au ghaibin. Ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin, bukan mukhatibin, mukhatabin. Au mukhatabin au ghaibin. Itu isim dhamir. Ni takrif bagi isim dhamir. Ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Jadi isim dhamir itu apa dia? Barang iaitu isim lah. Ma tu isim. Isim yang menunjuklah ia isim di atas mutakallimin, di atas orang yang bercakap. Au mukhatabin. Ataupun bagi seseorang yang diberhadapkan cakapan. Mukhatab ni seseorang yang diberhadapkan cakapan. Kita cakap berhadapan. Kita menunjukkan cakapan kita demi mukhatab. Au ghaibin, ataupun seseorang yang bukan di hadapan kita. Seseorang yang tidak ada di hadapan kita. Ghaib. Hilang tu lah. Tu. Mana contoh dia? Contoh paling senang. Kita kata apa? Depan tu ada contoh. Depan ada dah. Nahu ana. Ana tu dia untuk apa? Untuk mutakallim. Nahu ana wa anta, dia kata. Tapi dia tak sebut satu lagi. Nahnu. Dah. Ghaib huwa. Kalau mutakallimin, contoh dia apa mutakallimin? Contoh bagi mutakallimin apa?
Ana nahnu. Mutakalimin, kita bagi satu contoh sudah, ana. Contoh dia. Kalau mukhatab, Anta, anti, antum. anta sada. Anta. Kalau ghaib, huwa. Huwa. Tak ada payah sebenarnya ni. Dia nak payah nanti akan datang tu lah. Masalah hal tamiz tu payah. Itu sakit kepala sikit lah. Istisna apa semua. Kita boleh pergi jauh macam ni pun dah okey sebenarnya dah. Sebenarnya beruntung lah mengaji apa tu jemaah belajar nahu ni. Sebenarnya tak ada orang nak mengaji nahu macam ni. Kalau untuk pelajar-pelajar biasa, kalau budak-budak ke orang muda-muda boleh belajar. Kalau ustaz-ustaz tu sesuai lah belajar. Tapi saya kagum lah kalau jemaah ngaji macam ni memang bagus lah sebab dia dah level dah nahu ni macam dah peringkat tinggi jugalah sebenarnya. Walaupun saya tak mendalami terlalu kuat, terlalu mendalam sekarang. Tapi ni dah level tinggi sebenarnya. Dah sampai bab. Dah boleh sampai bab apa? Naat ni pun dah tengah dah ni sebenarnya. Dah setengah. Sebab apa? Kalau kita tengok kitab kita ni dah setengah sebenarnya. Dah 24 dah. 25. Dah pertengahan sebenarnya. Dah sampai peringkat pertengahan ni, kalau ada 11 orang duk mengaji lagi ni, kira boleh bertahan lagi lah tu. Boleh bertahan lagi. Baik, habis. Itu isim domir. Isim domir, isim yang menunjuk di atas orang yang bercakap, mutakalim tu lah. Ataupun orang yang diperhadapkan cakapan, ataupun orang yang ketiadaan. Ataupun orang yang tidak ada di sisi dia. Ataupun orang yang dicakapkan dengan ketiadaan. Ghaib ni kita kata apa? Orang yang, apa ajaran tadi? Orang Ketiga. tidak bersama dengan orang yang bercakap tu, orang yang ketiga. Orang yang tidak ada bersama dengan orang bercakap tadi. Tu Munah kata. Ghaib lah. Yang Ustaz bagi dulu Ustaz. Dulu pun ada. Cakapan yang tidak dihadapkan dengan dia. Mudah-mudah kata. Ghaib. Cakapan yang tidak dihadapkan pada dia. Ghaib. Kalau cakapan yang dihadapkan pada dia itu mukhatab. Mutakalim, orang yang bercakap. Habis. Itu isim dhamir. Itu yang pertama. Yang kedua, alismul alam. Isim alam. Isim alam ni setengah dari isim makrifah juga. Isim alam. Dia ada ta'rif bagi isim alam Saya padam Satu lagi isim alam. Wa alismul lazi yu'ayyinu
yu'ayinu musammahu. Musammu betul lah. Musammahu mutlaqan. Mutlaqan. Apa isim alam? Al-ismul alamu. Isim yang yu'ayinu. Isim yang menentulah ia isim tu. Isim yang menentulah ia isim itu akan dirinya. Isim yang menentulah ia isim itu akan dirinya. Akan diri bagi isim. Hu tu duduk pada al-ismu Kena tambah sikit. Bila qaidin. Bila qaid takallumi dengan tiada kait dengan takallum, orang cakap tak ada. Macam dulu tak? Awil khitabi awil ghaibah. Habis. Isim yang menunjuklah, isim yang menentulah ia isim itu akan dirinya. Akan diri isim mutlaqan semata-mata. Bila qaid takallumi dengan ketiadaan dikaitkan dengan takallum. Takallum apa? Bercakap tu lah. Awil khitabi dengan ketiadaan dikaitkan dengan ditujukan cakapan. Awil ghaibati ataupun dengan tiada dikaitkan dengan orang yang tidak dihadapkan cakapan. Tu. Ghaibah tu ghaib tu lah. Ghaibah. Jadi mudah kata isim alam tu apa? Isim yang ditentukan dengan diri dia. Contoh. Zaidun. Mudahnya. Zaidun tu. Jadi bila sebut Zaidun tu, kita maklum dah. Depan tu kita ada. Ada dah. Nahu Zaidin wa Makkata. Zaid dan Mekah. Mekah ni maklum dah. Nama apa tu? Nama yang ditentukan dengan nama tempat. Mekah, Basrah, Kuala Lumpur. Tu isim alam tu. Isim alam isim yang ditentukan dengan diri dia. Semata-mata dengan tidak dikaitkan dengan orang bercakap. Dia tak ada kait dengan bercakap, tak ada. Dengan ketiadaan orang yang ditujukan cakapan. Dan juga dengan ketiadaan dikaitkan dengan orang yang tidak ada ditujukan cakapan. Zaid. Bila sebut Zaid, apa dia? Zaid tu tertentu pada nama orang. Mekah. Isi tu itu kan nama dia tu Mekah. Kenapa nama Mekah? Sebab Mekah tu nama bagi tempat. Nama orang pun begitu juga. Alhamdulillah. Nampak lagi ajar Rana? Ya Ustaz, nampak. Habis itu. Itu dia panggil.
Dia panggil isim alam. Isim yang ditentukan akan diri dia. Ditentukan nama tu bagi untuk diri dia. Zaidun, Mekah, Kuala Lumpur ke, Indonesia ke, tak kira lah. Nama orang. Tu baik. Di situ. Nanti tersambung balik. Minggu depan. Walismul mubhamu. Isim mubham pula. Apa dia isim mubham? InsyaAllah akan dibahaskan pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jadi sekarang itu saja. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah silap atau berkasar bahasa. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang baik itu datang daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih banyak semua. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah Salam. Ustaz. Tanya Terima Ajak Ina nak kasih pergi Mekah Ustaz. esok Ya Ustaz, insyaAllah betul nak besok. Sedang tahulah esok kita nak pergi Mekah mana? Isim alam. Isim alam ni Ustaz tu dah bila sebut tadi tu saya teringat. Doa kami Ustaz ya, sami InsyaAllah. insyaAllah. Mudah-mudahan doakan saya Ajak Ina.